أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي شرف هذه الأمة وجعلها خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sidang hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala kurniaan pemberiannya. Maka malam ini kita masih lagi diberikan ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala beradanya kita dalam majlis ilmu seumpama ini. Moga-moga keberadaan kita sentiasa diberikan kebaikan dan juga kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah pada kali ini kita akan menyambung perbincangan kita daripada kitab Fiqhul Manhaji. Insya-Allah pada malam ini sambungan daripada tajuk ju'alah, ya, sagu hati, berkaitan tentang sagu hati atau disebut di dalam bahasa Arab sebagai ju'alah. Ju'alah juga disebut sebagai ja'alah. Ja'alah pun boleh. Maka ada 3 bentuk bacaan di sini. Yang mana membawa maksud sagu hati yang diberikan hasil kejayaan kita melakukan sesuatu sesuatu tugasan. Kita buat berhasil. Hasil bila berhasil tadi, maka di sana kita berhak untuk mendapat ganjaran sebagaimana yang dijanjikan oleh pemberi yang menawarkan sagu hati tadi. Baik, pada malam ini insya-Allah kita sambung berkenaan tentang rukun ju'alah. Kata pengarang rahimahullah, terdapat 4 rukun bagi sagu hati. Pertama, 2 pihak yang berkontrak, sirah, kerja dan juga bayaran. Yang pertama, 2 pihak yang berkontrak ini membawa maksud, maknanya orang yang melakukan akad tersebut terdiri daripada pertama yang memberi sagu hati. Yang memberi sagu hati ini maknanya pemilik kerja yang menyuruh seseorang membuat suatu kerja, maka itu yang dikatakan sebagai pemilik kerja tadi, di mana dia menawarkan sagu hati. Dan orang yang menawar sagu hati ini mestilah seorang yang mukallaf. Mukallaf bermaksud orang yang dipertanggungjawabkan ke atas diri dia. Maknanya dia dah dibebani dengan taklif, tanggungjawab halal haram, sunat makruh, hukum taklifi, hukum yang 5. Maka orang itu dia mukallaf, iaitu orang yang baligh, berakal dan juga waras. Ini syarat bagi orang yang memberi sagu hati tadi. Adapun yang kedua, iaitu pekerja, itu orang yang melakukan kerja. Mana bila orang tawar dia membuat satu kerja, maka dia yang melakukan kerja tersebut, maka dia adalah pihak yang berhak untuk mendapat sagu hati. Sebagai contoh, kata pengarang di sini, sesiapa yang mengembalikan kereta aku, maka dia boleh sagu hati ni. Atau mungkin dikata mungkin pada pihak bank. Bank mengupah kepada pihak luar untuk menarik balik kereta-kereta yang gagal dilunaskan bulanannya oleh pemilik kereta tersebut. Jadi bank kata kalau dapat mengembalikan 10 buah
sebulan, contoh KPI, maka layak untuk dibayar sekian. Maka itu sagu hati, ju'alah satu, atau kita sebut upah yang diberikan kepada seseorang yang melaksanakan kerja tersebut. Cuma disyaratkan mesti berjaya. Umpama kita suruh anak kita kata kalau jumpa mencari, contohnya handset kita hilang, kita suruh anak kita cari, kalau jumpa hadiah RM10. Anak cari, masing-masing duk mencari, ada bawah meja, ada alat tahan lagi, rata-rata duk cari. Jadi ada jumpa, yang mana jumpa? Yang jumpa layak. Kalau semua tak jumpa, tak dapat. Dia result oriented, berasaskan kepada result hasil. Dia beza dengan performance oriented. Performance oriented ni umpamanya kita suruh orang tu buat kerja yang mana kita bayar mengikut janji yang kita persetujui. Contoh, ajar anak kita tuition. Ajar tuition berapa kali seminggu? Janji 2 kali seminggu. 2 kali seminggu maknanya 2 hari lah, sejam-sejam. Kita dah tentukan. Jadi anak kita belajar, mungkin dia ni kalau dia orang yang cergas, dia boleh ingat, kalau periksa dapat A. Tapi mungkin juga anak kita ni mungkin dia slow sikit, tak dapat A. Tapi itu bukan syarat. Cikgu yang mengajar tadi wajib kita bayar sebab formal kerja dia buat. Dia bukan berasas kepada kejayaan anak tadi. Sebab tu ulama dia mengasingkan perkara ini. Maknanya bila cikgu dah mengajar, wajib bayar. Wajib bayar bayaran tersebut. Kerana apa? Kerana tugasan mengajar tadi, bukan melihat keputusan peperiksaan anak tadi. Jadi ini nak ceritanya perbezaan yang dikatakan sebagai ju'alah, sagu hati, dan juga upah yang ujrah, upah yang diberikan kepada hasil kerja yang telah dilakukan tadi. Hal ini pernah berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana seorang pemuda pada ketika itu yang bernama Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ni dia orang yang handal yang berada di padang pasir. Jadi bila mana mendapat perkhabaran bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat telah bertolak ke Madinah. Ini cerita hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Suraqah mendapat khabar bahawa tawaran yang cukup istimewa yang diberikan oleh pembesar Quraisy pada ketika itu, jika sekiranya dapat menangkap baginda dalam keadaan hidup ataupun mati. Jadi Suraqah ni bila dia dengar tawaran ini, dalam masa sama pula dia ada informu dia. Informu dia kata ada seolah-olah macam rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Madinah tapi dilalui ikut jalan pantai. Orang biasa tak guna jalan tu. Jadi dia ni orang hebat, dia boleh tahu pergerakan-pergerakan orang di padang pasir tadi, Nabi tu kejar. Kejar cuma digagalkan oleh Allah Subhanahu taala. Percubaan dicerita dalam riwayat 2 kali cuba, tersadung kuda dia, akhirnya tak dapat apa. Tak dapat apa. Letih boleh letih je. Letih dapat, mungkin sakit pun dapat. Tapi tak dapat hasil yang ditawarkan oleh pemimpin Quraisy pada itu. Itu bentuk kalau nak kira sebagai ju'alah, bagi ini bentuk. Sebab dia berasaskan kepada kejayaan, result, hasil kerja yang kita lakukan tadi. Baik, sedang hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian rukun yang kedua iaitu sirah, kontrak. Dalam mazhab Syafi'i ini, mana-mana tajuk kita bincang mesti ada sirah, iaitu lafaz ijab dan juga qabul. Dia mesti ada. Lafaz ijab dan qabul itu sendiri. Sirah kontrak ialah lafaz yang digunakan yang bagi merujuk kepada kebenaran untuk melakukan sesuatu kerja dengan bayaran yang wajib. Bayaran wajib bayar jika berjaya menghasilkan. Contoh pemberi sagu hati berkata, sesiapa yang memulangkan kereta aku kepada aku, dia akan beroleh sagu hati ini. Ataupun dia berkata kepada doktor, jika merawat penyakit aku hingga sembuh, doktor akan beroleh sagu hati ini. Dia sangkut pada kejayaan.
Memanglah sembuh ini kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi usaha yang doktor buat itu, kalau sembuh baru dia bayar. Tak sembuh tak boleh bayar. Contoh. Sebab kalau kita tengok contoh yang sebut sini, maknanya diikat kepada kesembuhan. Cuma nanya lah doktor. Kalau hari ni hospital, kita pergi hospital, kita buat syarat pergi hospital private, dia kata dah awak saya sembuh, saya baru saya bayar. Sedangkan doktor ni hospital dia macam-macam. Dia punya ubat-ubatan, elektrik, kita duduk di hospital pagi makan minum. Nanti kita buat syarat nak bayar. Jadi cuma dari sudut realiti kita dalam konteks nak merawat orang ini, kita tak gunalah cara berasaskan pada jualah, sebab ada kos yang ditanggung oleh pihak hospital tadi. Cuma dia boleh berlaku juga jika dibuat sedemikian. Sebab itulah para ulama kata akad jualah ni biasanya dia melibatkan satu kerja-kerja yang nilaian dia itu tidak besar. Nilaian ini kita kata kecil-kecil je lah. Macam suruh cari kereta, bank suruh kita cari kereta, mesti bank nak kereta. Kalau kita pergi tak jumpa apa, bank takkan bagi. Buat apa tak berjaya, dia nak kereta dia. Mana yang pemilik tadi gagal membayar bayaran, tiba-tiba kita cari tak jumpa, kita pergi bank, kita nak duit, mana boleh. Kereta tak dapat. Jadi benda-benda yang kecil lah, suruh cari barang, hilang barang yang hilang, ataupun benda-benda lain, bukan suatu yang bernilai tinggi di situ, maka boleh menggunakan kontrak ini. Kalau nilai besar, dia ada perbincangan akad lain, dia panggil ujrah. Kita dah bincang dulu, kita mengupah orang, umpamanya kita mengupah orang renovate rumah kita, dia buat-buat, kita kena bayar. Ada sekaligus, ada staggered, berperingkat-peringkat. Itu bukan jualan, itu dinamakan ujrah, upah. Kita sewa kudrat orang buat rumah kita. Ada pun jualan benda-benda kecil, benda-benda biasa, yang mana boleh dilakukan menerusi akad-akad seumpama ini. Baik, seterusnya yang ketiga. Kita tengok terus yang ketiga sebab lebih kurang je penjelasan dari di bawah itu, iaitu tugas kerja. Maknanya bila kita kata jualah ini mesti ada kerja. Kerja apa? Tugas yang ditetapkan oleh pemilik bagi membolehkan seseorang itu mendapat sagu hati. Contohnya memulangkan barang yang hilang. Cuma pengarang di sini iaitu mengajar kanak-kanak. Pada saya kurang setuju. Pada saya di sini, saya kurang setuju sebab mengajar anak-anak ini belum tentu anak itu, kita kata pre-exam tadi, mana kita dibayar mengikut kerja yang dibuat. Berjaya tak berjaya, sebab kan ulu jual lah, mesti anak-anak tu berjaya. Tapi mungkin juga kalau kita buat syarat pada gitu, pada cikgu tuition mesti anak saya berjaya baru saya bayar. Cuma sanggup tak sanggup je kan. Dari sudut realiti pada saya, mungkin tidak adalah guru-guru yang mana bila disyaratkan ajar anak saya sampai pandai baru saya bayar. Payahlah. Dari sudut realiti kita ini, uruf kita di Malaysia, kita bayar mengikut jam kerja yang dilakukan oleh guru tersebut. Tapi mungkin di negara lain, sebab pengarang kita ni adalah orang yang berasal dari ulama, berasal daripada Syariah. Mungkin di negara dia begitu, uruf berbeza. Uruf itu sesuatu yang berbeza, dia tidak sama. Mungkin di negara dia perkara ni berlaku. Sebab dia pengarang ni tuan-tuan, dia akan terkesan dengan suasana yang berlaku di sekitar dia. Sebab itulah contoh-contoh yang dia bawa dalam penulisan itu akan mengambil contoh-contoh yang berada di sekitar dia. Jadi kita yang di Indonesia ni, kita tengoklah apa yang sesuai, apa yang tak sesuai. Bukan semua kita boleh ambil selonggok, tidak. Maka kita tengok dari sudut kesesuaian yang ada. Sebagai contoh, kita kata di Malaysia ada jual beli secara taksir, ansuran, beli kereta. Kalau di luar negara, di Saudi, cash. Jadi saya sudut aplikasi, kita nak bincangkan di Malaysia sesuai. Nak bincangkan dengan mereka, memang mereka sana kata beli cash. Dia pun orang yang kebanyakan orang yang berkemampuan, harga kereta dia pun mungkin lebih rendah berbanding Malaysia. Jadi uruf suasana, dia panggil uruf tijari, uruf perniagaan yang berlaku di dalam kehidupan sesebuah masyarakat.
Baik, yang seterusnya dalam kontrak ini kerja yang dilakukan tidak disyaratkan, diketahui secara terperinci seperti yang dikehendaki dalam khidmat manfaat bagi kontrak sewa. Seperti yang kita fahami dalam kontrak sewa perlu diperincikan kerja dan juga masa. Ini saya kata ujrah tadi. Kita upah orang buat kerja, kita nyatakan masa dan sebagainya. Tetapi dalam sagu hati ini, dalam ju'alah ini, dibenarkan walaupun tabiat kerja itu tidak diketahui. Macam mana cara kita pun tak tahu. Terpulanglah nak cari barang ni, terpulanglah masing-masing. Sama ada nak cari berkumpulan ke, nak cari dengan bantuan-bantuan lain, terpulang. Tapi hasil tu nak berjaya. Maksudnya kerja tersebut tidak dinilai berdasarkan kepada kerja ataupun masa. Berbeza dengan ujrah. Kita mengajar tadi, mengajar tuition yang saya katakan tadi, maka dia ikat pada masa, bayaran kepada bulan dan sebagainya. Jadi berbeza di situ. Kemudian mungkin usaha untuk mencari barang hilang atau mengajar itu memakan masa yang lama atau singkat. Dan ju'alah ni mungkin mencari barang itu mungkin makan masa lama, mungkin juga singkat. Mungkin juga dia membabitkan ramai orang dan mungkin tidak. Semua keadaan ini menyebabkan kerja ini tidak dapat dipastikan walau masih dibenarkan kerana kerja ini diperlukan. Maknanya ju'alah ni boleh berlaku, dia tidak hak pada masa, tidak hak pada masa, keadaan dan sebagainya. Dia lebih fleksibel lah dari sudut pelaksanaan itu, kerana dia berasaskan kepada hasil sesuatu yang dibolehkan. Kemudian rukun yang terakhir iaitu bayaran. Kena ada bayaran. Jangan kita janji tiba-tiba kita tak bayar, itu dosa. Kita terikat dengan janji yang kita persetujui. Nabi sebut dalam hadis, al-muslimun ala syurutihim. Orang Islam ni dia terikat dengan janji-janji mereka. Janji macam mana? Janji dia setuju lah. Dia janji sekian, kena bayar sekian. Dan bila mana bayar ni, Nabi suruh kita bayar cepat. Dalam suruh dia banyak upah pun Nabi suruh bayar cepat. Nabi kata u'tu al-ajir wa ujrahu. Berikanlah pekerja itu upah dia sebelum kering peluh dia. Sebenarnya di situ Nabi letak sebelum, maknanya yang dimaksudkan sebelum kering peluh pekerja tadi bermaksud bayar cepat. Sebab orang seronok. Bila dibayar cepat dia seronok. Kalau boleh sebelum siap bayar dulu. Dia akan lebih bermotivasi, dia rasa satu semangat bila mana duit tu ada. Bila lewat jadi tak seronok. Jadi tak seronok, kerja jadi slow. Sebab tu bila kita dengar cerita terbengkalai, rupa-rupanya pekerja kontrak tu tak dibayar gaji. Ada satu surau di kawasan saya, tuan-tuan, tiba-tiba tak siap, lama dah naik pokok lah. Akhirnya dia punya pekerja hindung lagi. Sebab apa? Tak bayar gaji. Dosa. Ini satu tak, ia menjadi hutang, bebanan hutang kepada orang yang yang berjanji untuk memberikan bayaran tadi. Baik, bayaran ini mestilah berupa kadar yang dimaklumi kerana ia dikategorikan sebagai kontrak pertukaran. Dia buat kerja, kita bayar bayaran. Pembayaran yang tidak ditetapkan kadarnya tidak dibenarkan dalam kontrak ini. Ini kena nyatakan berapa bayaran kadar yang nak diberikan. Sebagaimana hadis yang kita bincang pada bulan yang lalu berkenaan tajuk Allah. Sahabat yang mana nak merawat orang pada ketika itu ditanya, apakah bayaran nak beri pada aku jika sekiranya aku berjaya merawat orang ini? Sebab pembesar kaum itu, dia satu riwayat menceritakan dia ini sakit disengat binatang berbisa. Ramai dah ada tabik, dukun datang tak hilang. Tiba-tiba sahabat Nabi sampai, lalu diminta supaya ruqyah kepada pemimpin dia. Jadi sebelum dia buat, dia tanya, nak beri hadiah apa ni? Lalu dia kata, janji 30 ekor kambing. Setuju. Sahabat ruqyah, izin Allah sembuh. Kena bayar. Kena bayar sebab apa? Sebab berjaya dalam menghasilkan kerana berlakunya kesembuhan tadilah datang daripada Allah, yang kata dia yang menyembuhkan, bukan. Asy-syifa merupakan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala.
Rawatan manusia boleh ikhtiar. Penyembuhan, sihat, kuasa Allah. Jangan kata manusia buat. Bukan kata doktor. Kita ada tengok doktor ni macam nak peluk. Lebih-lebih doktor tu berjaya merawat kita. Dia usaha. Yang menyembuh tu kuasa Allah, asy-syifa kuasa Allah. Sihat kuasa Allah. Kita ada duit banyak, kita boleh beli ubat. Kita tak boleh beli sihat. Kita ada duit, kita pergi ke farmasi, kita beli semua ubat. Tak di rumah kita. Jadi farmasi rumah kita. Sebab banyak ubat. Sebab kita banyak duit. Adakah kita boleh sihat? Belum tentu. Mungkin dengan makan ubat makin sakit. Jadi sihat kuasa Allah. Kuasa Allah. Bukan yang datangnya daripada makhluk. Ikhtiar itu datang daripada makhluk. Begitu juga tuan-tuan, orang yang kerja sebagai ejen. Baru ni saya jumpa seorang sahabat saya, dia ejen syarikat umrah. Dia kena cari orang jemaah-jemaah nak pergi umrah, nak pergi haji. Dia berjaya dapat, dia dapat imbuhan. Jualah. Tak dapat, tak ada saja, pergi haji. Tak dapat upah. Dia berasaskan kepada kejayaan nak dapat jemaah tadi. Dia dapat contoh umrah 10 orang. Dia dapat bayaran. Cuma saya tak ingat berapa. Bayaran. Mungkin RM100 ke RM200. Dia bukan begitulah, RM50 tak ada. Kecil sangat. RM100 ke RM200 saya ingat. Cuma yang haji lagi mahal macam mana. Yang haji lagi tinggi. Yang haji. Saya ni kota haji keluar lah RM31,000 lebih dah. RM31,000. Jadi dapat jemaah, dapat upah. Ini bentuk sebenarnya dari sudut aplikasi semasa kita dah buat, cuma kita tak tahu apakah kontrak tersebut. Dia setiap satu dia ada nama kontrak dia. Kita terima dapat hadiah dari kawan kita. Mungkin dia hadiah, mungkin dia hibah, mungkin dia sedekah. Semuanya ada. Dia tak ada yang tak ada nama, tak ada. Semua ada nama. Cuma kita perlu identifikasikan benar-benar apa ini kontrak, bentuk macam mana, maka di situlah kita mengenal pasti sesuatu kontrak tersebut. Sebab itulah pakar-pakar muamalat ni dia tengok ni macam ni kontrak apa, ini kontrak apa, ini kontrak apa. Supaya kontrak yang dibina itu satu kontrak yang bersifatnya patuh syariah. Patuh syariah, selari dengan kehendak syarat tadi. Baik, jika sagu hati tidak ditetapkan, maka kontrak tadi tidak sah. Ini kata pengarang di sini, jika tidak disebut, tidak dinyatakan kadar upah tadi, maka menyebabkan kontrak yang kita lakukan itu menjadi terbatal. Disebabkan tidak dinyatakan secara spesifik tadi. Baik, sidang hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hukum berkaitan. Hukum berkaitan di sini maknanya perbincangan yang dinyatakan oleh pengarang di sini beberapa perkara-perkara yang berkait secara langsung dengan kontrak jualan. Apakah hukum-hukum yang berkait dengannya? Antaranya terdapat beberapa hukum berkaitan kontrak sagu hati. Yang pertama, kontrak ini sifatnya harus, bukannya wajib. Maknanya harus. Nak buat boleh, tak nak buat pun tak apa. Kita barang hilang, tak apalah, nak jimat aku cari sendiri. Letih. Dia bukan sesuatu yang wajib. Cuma bila dah kita berjanji tadi, kerja siap, jumpa, wajib bayar. Maka ia boleh dibatalkan oleh pemberi sagu hati pada bila-bila masa. Maknanya pemberi sagu hati itu dia bila-bila masa boleh batalkan. Begitu juga pekerja boleh membatalkannya pada bila-bila masa, sama ada dipersetujui oleh satu pihak lagi ataupun tidak. Sama ada diketahui ataupun tidak. Maknanya bila dah dia janji, tiba-tiba nak batalkan, maka tidak menjadi kesalahan. Kawan tu belum start lagi, maka dibatalkan. Maka ia sesuatu yang dibolehkan. Ini kerana kontrak ini adalah kontrak bagi melakukan kerja yang tidak diketahui untuk mendapatkan bayaran tertentu. Dengan ini mana-mana pihak membatalkannya, boleh berhak untuk membatalkannya. Jika kontrak dibatalkan oleh pekerja, dia tidak mendapat apa-apa pun walaupun dia telah melakukan kerja tadi. Maknanya pekerja yang buat kerja tadi tiba-tiba nak batalkan. Bila dia batalkan, walaupun dia dah start kerja,
maka dia tidak berhak mendapat apa-apa, sebab dia sendiri membatalkan. Ini berbeza jika sekiranya kontrak itu dibatalkan oleh yang pemberi kerja, ada pemberi sagu hati tadi. Jadi kata para ulama, jika sekiranya pemberi sagu hati tadi membatalkan sebelum kerja tadi dibuat, tak ada kos lagi, maka tak perlu ganti apa-apa. Cuma bila mana kerja tadi telah berjalan, kawan tu dah buat kerja dah, mungkin dah ada kos, dia sewa benda, nak ambil barang, dia upah nak turunkan barang, tak berada tempat tinggi ke masuk lori macam tu. Jadi dia dah sewa mungkin peralatan tangga ke apa, maka di situ dia perlu bayar. Tiba-tiba dibatalkan. Bila dia batalkan, dia kena bayar. Berapakah kos padan yang perlu dibayarkan disebabkan dia membatalkan akad tersebut di di tengah-tengah pelaksanaan kerja tadi. Maka dia kena bayarlah. Kadar sepadan disebut sebagai kadar sepadan. Kadar sepadan yang perlu dibayarkan terhadap kerja yang dilakukan, walaupun keberhasilannya tidak 100%. Sebab apa? Sebab pemberi sagu hati tadi telah membatalkannya. Baik, kemudian hukum berkaitan yang kedua, keadaan yang kedua, situasi yang kedua. Pekerja hanya layak mendapat sagu hati dengan izin pemberi sagu hati. Contohnya, pemberi berkata, sesiapa yang menemui barangan aku yang hilang, dia akan mendapat sagu hati ini. Jika kerja dilakukan tanpa izin sagu hati, pemberi sagu hati, maka dia tidak mendapat apa-apa bayaran. Mana kena ada tawaran lah. Ni tiba-tiba dia buat kerja, kawan tu tak suruh, dia buat. Maka di sini dikira sebagai itu dilakukan secara sukarela dan tidak berhak untuk mendapat apa-apa bayaran dari pekerjaan tersebut. Kena ada keizinan. Jangan buat-buat pandai. Ada buat pandai. Kena ada keizinan daripada pemilik tadi. Barulah berhak kita untuk mendapat bayaran tadi. Jika pemberi sagu hati memberi keizinan untuk bekerja tetapi tidak ditetapkan sebarang sagu hati, maka menurut pendapat mazhab, pekerja tidak berhak mendapat bayaran. Cuma menurut pendapat lain, pemberi wajib membayar upah sepadan dengan kerja tersebut jika pekerja tersebut dikenali sebagai seorang yang biasa melakukan kerja dengan mendapat upah tadi. Ini jika sekiranya tuan-tuan dia buat kerja tadi tetapi ini bagi situasi tanpa bayaran, dengan itu dia tidak berhak. Ini jika sekiranya dia menawarkan khidmat tanpa bayaran. Ini situasi seseorang itu menawarkan, maknanya yang buat kerja itu menawarkan khidmat tadi, maka pada asasnya dia tidak berhak mendapat. Maknanya orang yang buat kerja tadi, dia tengok kawan ni hilang barang, tak apa, saya pergi carilah. Dari sudut asas dia tak layak, sebab tidak ada penawaran daripada pemilik barangan tadi. Jadi kalau dia buat kerja, menurut pandangan mengatakan bahawa dia tidak layak untuk mendapat upah, sebab dia sukarela. Kawan tu hilang kereta, tak apalah, saya tolong cari. Dia pergi cari-cari jumpa. Kawan tu tak tahu apa, pemilik barang tak tahu, mana dia buat juga kerja tadi, maka dia tidak berhak untuk bayaran, tak dapat. Namun dalam mazhab yang lain, mana pendapat lain dalam mazhab Syafi'i kata, jika sekiranya seseorang itu dikenali sebagai orang yang ia ni jenis buat kerja, kita tahu ini memang buat kerja sampingan, kerja kampung lah, istilah kita kerja kampung. Ini kata orang ada masa dia ni potong rumput, orang suruh dia naik kelapa, dia naik kelapa. Ini jenis dia buat kerja-kerja pecisan begini. Jadi kalau orang seumpama ini mencari barangan tersebut, kita kena bayar. Sebab apa? Sebab dari sudut uruf, dia ni memang kerja dia begitu, dia ambil upah kecil-kecil gini lah. Dia ambil upah cari barang, angkat barang. Dia kerja-kerja, orang kata macam kerja-kerja, kalau hari ni sebut sebagai kerja kampung, kerja-kerja yang tidak terkhusus. Apa orang suruh dia buat. Jadi kalaulah dia kerja seumpama itu, maka kena bayar. Kalau dia memang dah ada profession, kalau dia ni cikgu mengajar sekolah, tiba-tiba dia cari, dia tahu macam tu, tak boleh bayar. Sebab
profession ni kita tahu dia cikgu, dia bukan kerja ambil upah macam ni. Nah, cikgu ni kita tahu dia akan mengajar pada budak-budak sekolah. Jadi tengok kepada situasi yang melakukan kerja tadi. Ini berdasarkan kepada kaedah fiqh yang menyebut al-ma'ruf 'urfan kal masyru' syartan. Yang dikenali itu secara uruf, maka dia jadi syarat. Kita kena bayar. Contoh, saya ingat saya dah pernah sebut sebelum ni. Kita nak pergi ke airport, kita jadi tak ada kenderaan. Tiba-tiba jiran kita kata, okeylah aku tolong hantar. Dia kata, kita nak hantar. Hantar pergi airport, tiba-tiba minta duit RM50 upah. Dia kata tadi kata nak hantar. Kenapa minta upah? Kena minta upah di sini. Maka di sini tengok pada uruf. Orang tengok, dia ni memang grabber. Grab mantap kan? Grab. Dia ni memang kerja Grab. Memang kerja dia Grab. Tapi jiran kita ingat bagi free kan? Nak ingat bagi free rupanya. Dia cakap nak tolong hantar, kita ingat nak tolong hantar betul. Maka di sini ulama kata wajib bayar. Sebab dia ni ma'ruf 'urfan, dikenali sebagai uruf. Sebagai apa? Sebagai Grab. Kal masyru' syartan, maka dia disyaratkan menjadi syarat. Syarat wajib bayar sebab dia dikenali sebagai grabber tadi. Kalau dia kerani sekolah tak boleh bayar. Dia suruh lah. Dia ni kerani sekolah. Maka tak boleh bayar, dia bukan Grab. Melainkan kerani tadi dia buat part time Grab. Kena bayar. Tengok semua ini uruf. Uruf ni luas perbincangan ya tuan-tuan. Kalau nak bincang uruf ni luas. Dia melihat kepada suasana dan juga keadaan tadi. Begitu juga contoh kita beli gas. Kita beli gas, tiba-tiba orang kedai tak hantar pada kita. Dia kata ni kita nak mana, kenapa tak hantar? Sepatutnya beli gas yang hantar pada rumah. Jadi rupa-rupanya gas kita beli tu di kawasan tu dia tak hantar. Kita kena ambil sendiri. Maka uruf di situ begitu. Kalau kita bawa kepada qadi, kepada perkara ni pada tuan qadi, tuan-tuan, pertikaian, contoh kita pertikaikan benda-benda ni kecil kan. Jadi kita bawa kepada tuan qadi untuk membicarakan kes tak hantar gas selepas beli, contohlah. Maka qadi tengok uruf kawasan ni macam mana. Rupanya kawasan ni jual gas tak hantar, kawasan lain hantar. Jadi uruf tu jangan pakai. Walaupun kita kata selang beberapa kampung, gas bila beli penjual gas hantar rumah, maka dia ikut tempat. Keadaan tadi dia mempengaruhi dalam pensabitan sesuatu hukum tadilah. Jadi mereka-mereka yang terlibat dalam istinbat hukum, nak mengeluarkan pandangan hukum ini, maka dia akan dapatkan tasawur, gambaran. Bila ada satu isu ni, dapat gambaran dulu. Isu ni tentang apa? Tentang wuduk ke, tentang solat ke, puasa. Maka di situ kita tengok pertikaian tadi, maka ulama tengok perbahasan ini, adakah ulama pernah membincangkan pandangan ini. Maka ulama akan tengok maka disenaraikan pandangan-pandangan ulama yang membincangkan masalah yang berlaku itu. Bila dah ada pandangan, maka dia tak fatwa lagi. Kita tengok pula dari sudut realiti, uruf. Sebab itu penting. Realiti masyarakat macam mana? Pandangan banyak ni. Mungkin ada 5 pandangan, satu isu, 5 pandangan ulama di situ. Jadi macam mana nak diharmonikan dengan suasana setempat? Maka tengok keadaan ini macam mana kawasan ini. Maka daripada 5 pandangan tadi, pilih pandangan yang menepati realiti tempat tersebut. Kalau tak ada pun yang sipi-sipi. Ini kerja mufti. Sebab itu kena ikut pandangan mufti, jangan lawan. Bila mufti kata konsert tu tak boleh pergi, jangan pergi. Ni ada cuba lawan mufti. Saya cukup tak setuju baru ni. Yang mufti dah larang pergi konsert Coldplay ke apa. Jadi dia boleh kata itu pandangan peribadi mufti, bukan fatwa. Pandai sangat. Mana boleh kata begitu? Dia fatwa ni apa sebenarnya? Fatwa ni pandangan mufti, bukan kitab fiqh. Apa itu fatwa? Ra'yul mufti, pandangan mufti. Pandangan hukum yang dikeluarkan itu yang dikatakan sebagai fatwa. Cuma di Malaysia ni uniknya
dari sudut pengurusan fatwa di Malaysia ini, nak jadi fatwa itu perlu pandangan tadi digezetkan. Maknanya perlu melalui mesyuarat, kemudian digezetkan, baru jadi fatwa yang boleh dikuatkuasakan. Cuma dari sudut fiqh saja, apa yang keluar daripada mulut mufti dah kira fatwa. Jadi bila kita cuba canggah benda ni, akhirnya orang tengok pandangan mufti ni sesuatu yang sebelumnya orang respect, hormat pada mufti, tak hormat. Sedangkan apa yang mufti sebut itu sebenarnya tuan-tuan, dia telah menjadi fatwa yang kita kena ikut. Orang awam mazhab dia apa? Mazhab mufti yang beri pandangan pada dia, sebab dia tak layak nak berfatwa, dia tak layak untuk mengeluarkan pandangan hukum, maka dia ikut pandangan mufti. Jadi bila kita swing begini, akhirnya orang memandang institusi fatwa ini dengan kacamata yang rendah. Buat juga, akhirnya macam-macam masalah. Duduk bayar video pendek nak macam-macam. Yang ada yang jadi mata satu duduk menyanyi lagu. Lagu orang putih tapi memuji-muji unsur syirik. Macam-macam jenis. Kita tengok kemaksiatan berlaku dalam konsert tersebut. Bahkan tuan-tuan, website LGBT meriah bila mana kumpulan yang kita kata kumpulan tadi dia buat, dia boleh masuk negara kita, dia buat apa nama konsert tadi. LGBT rasa satu kekuatan sebab kumpulan tadi adalah kumpulan yang menyokong LGBT. LGBT negara kita ni dia dah kata orang nak kata di hujung nyawa tu tak ada. Maknanya dia berada dipulaukan. Jadi bila masuk kumpulan ni, satu nafas baru pada mereka. Jadi akhirnya berlaku. Bukan tu saja, sampai padang bola pun masuk. Tu yang tergaduh kalah. Jadi ini nak datang lagi saya dengar. Sepenuh Ihya Ramadan, kumpulan ada 2-3 kumpulan lagi nak datang buat benda-benda. Jadi kita tuan-tuan berhadapan dengan keadaan seumpama ini, maka kena ingat pandangan kita berdasarkan kepada mufti yang memberi pandangan. Jangan kita tersilap faham dengan tafsiran orang tertentu sehingga orang tidak lagi menghormati kepada alim ulama, khususnya mereka yang memegang jawatan sebagai mufti tadi. Sidang hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Okey, baik. Sakon kepada orang sebenarnya ada lepas ni. Maknanya diserahkan kepada orang lain. Maka pada asasnya bila ditawarkan kepada dia, dia sendiri kena melakukan kerja tadi. Kita akan tengok lepas ini. Dia ada sebut mesti dilakukan oleh orang tersebut. Maknanya kalau orang lain buat di luar pengetahuan daripada orang yang memberikan kerja tadi, maka dia tak wajib bayar kepada orang yang kedua tadi, yang diupah di subkon tadi. Dia tak perlu bayar. Cuma dia akan bayar kepada yang ditawarkan tadi lah. Cuma dia nego lah. Macam mana? Mungkin 50-50. Upah 100, 50 seorang. Tapi dia asasnya yang memberi sagu hati tadi perlu membayar kepada orang buat kerja. Dan yang buat kerja kalau dia sub kepada orang, dia akan bayar. Bukan hak, bukan menjadi tanggungjawab kepada yang memberi, pemilik barangan tadi. Dan orang yang subkon tadi tak boleh mendesak kepada yang memberi sagu hati tadi, tak boleh. Sebab dia tidak berakad dalam hal ini, melainkan orang yang memberikan kerja dia tadi. Maknanya pihak dia dari yang kedua. Jadi asasnya begitu. Pemberi sagu hati wajib membayar kepada orang yang buat kerja tadi. Dan dia kerja disab pada orang lain, dia lah bincang macam mana dari sudut pembayaran yang perlu dikenakan hasil daripada kejayaan. Saya letak saja kejayaan sesuatu kerja yang telah dilakukan tadi. Baik, situasi yang ketiga. Ada beberapa situasi yang disebutkan oleh pengarang di sini. Situasi yang ketiga, pekerja hanya berhak mendapat sagu hati setelah kerja dilakukan dengan selesai. Ini saya dah sebut pada awal tadi. Mesti selesai. Contoh, penyakit telah berjaya disembuhkan. Ini
contoh pengarang memilih ini, jadi saya mohon ini pandangan pengarang, kita terima pandangan dia mengatakan begitu. Jika sagu hati tersebut untuk menyembuhkan penyakit, ataupun kanak-kanak tadi pandai membaca dan juga menulis, ini jika disyaratkan begitu. Jika sagu hati tersebut untuk mengajar kepada anak-anak tadi, ataupun barangan yang hilang itu diserahkan, jika sagu hati tersebut memulangkan barangan, dan begitulah seterusnya. Ini yang saya katakan tadi sebagai result oriented, berasaskan kepada hasil kerja yang dilakukan oleh seseorang tadi. Jika kerja tersebut dilakukan lebih daripada seorang, maka akan berkongsilah sagu hati secara saksama, walaupun kerja yang dilakukan berbeza-beza. Ini kerana kadar kerja yang dilakukan tidak dapat dikenal pasti bagi membolehkan sagu hati dibayar mengikut kadar kerja yang dilakukan. Dia buat secara berjamaah, maka dibagilah berdasarkan kepada kadar masing-masing secara saksama. Saksama ni secara adil. Cuma adil Islam ni tidak membawa maksud membahagi sama rata. Islam bila sebut adil ini maknanya meletakkan sesuatu pada tempat dia. Dia kongsi cari 3 orang, yang rajin cari 2 orang je. Yang lain ni, yang seorang lagi ni sleeping partner. Tak bersungguh buat kerja. Mungkin dia sebut pembahagian itu tak sama. Yang 2 orang ni dapat mungkin lebih sikit, yang slow buat kerja dia mungkin dapat kurang sedikit. Itu adil Islam. Kalau adil orang bukan Islam, dia tengok bahagi sama rata, sama jenis. Sebab tu LGBT pun nak iktiraf sebagai komuniti. Yang adil. Jadi kita beri juga hak kepada golongan LGBT. Ini bahaya. Orang kita ni sebab mudah sangat terpengaruh dengan teori-teori barat, akhirnya gagal memahami teori berdasarkan kepada acuan syarak. Terlalu mungkin kerana proses pembelajaran kita ataupun sebagainya, tetapi konsep Islam dalam melihat sesuatu keadilan itu tidak sama seperti konsep orang bukan Islam melihat sesuatu yang dikatakan sebagai adil tadi. Sidang hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya kira kita berhentilah dulu di sini untuk kali ini. InsyaAllah kita sambung lagi pada masa-masa yang akan datang. Yang baik masih datang dari Allah, yang buruk daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum